अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no, just like the river will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, para jemaah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita surat 639 masuk dalam bab kelebihan fadilat Al-Quran. Di sambungan kita daripada yang pagi semalam, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang penyudah, kitab yang terakhir. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan sebenar-benarnya untuk membenar dan menjaga kitab yang terdahulu sebelumnya, iaitulah kitab Taurat, Zabur dan Injil. Maka dari itu, hukumkanlah di antara sesama mereka itu menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Janganlah engkau perturutkan nafsu mereka yang membelokkan engkau daripada kebenaran yang sudah datang kepadamu. Untuk masing-masing daripada kamu semua itu, kami, yakni Allah, tetapkan aturan dan jalan. Itulah maksud ayat istilah rujuk dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab Al-Quran, kata Allah, ialah sebagai kitab yang sebenar-benarnya dan membenarkan dan menjaga kitab yang terdahulu, iaitulah kitab Taurat, Zabur dan Injil. Maka dari itu hukumkanlah dengan perintah Allah
fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Perintah Allah supaya menghukumkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan jangan kamu wahai Muhammad mengikut kehendak-kehendak nafsu mereka, yang nafsu itu akan membelok engkau daripada kebenaran. Di sinilah kita melihat di antara yang kenapa istimewanya Allah turunkan Al-Quran. Bagi sudut pandangan seorang tokoh ulama, kata almarhum Syekh Said Sabiq rahimallahu ta'ala, itulah diturunkan akan Al-Quran, membawa keterangan-keterangan yang benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, membenarkan kitab yang terdahulu dan memelihara kebenaran kitab yang terdahulu. Dan Al-Quran itulah diguna pakai dan diperintah supaya dihukumkan di antara kamu itu dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi dengan undang-undang yang telah Allah Ta'ala bagi, itulah perintah Allah, fahkum bainahum bima anzalallah. Allah menghukumkan supaya kita menjalankan, mengikut hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita buat, itu wallahu a'lam. Inilah keadaan yang menjadi masalah dalam kehidupan manusia di atas muka bumi. Dengan jelas Allah turunkan ayat memerintah kita menjalankan hukum Allah, dan Nabi telah menjalankan segala hukum Allah, dan Nabi telah pun ianya dapat memelihara daripada mengikut kehendak hawa nafsu di kalangan masyarakat ketika itu. Nabi tidak peduli segala tuntutan kehendak-kehendak di kalangan masyarakat. Oleh kerana di dalam Islam, dengan turun Al-Quran, likullin ja'alna minkum syira'atan wa minhaja, kata Allah, untuk masing-masing daripada kamu semua itu kami tetapkan aturan dan jalan. Itu kata syariat. Dah ada cara hukum dalam menyelesaikan apa juga dalam masalah kehidupan kita. Jadi itulah ketentuan yang telah dibuat oleh Allah. Yang jelas Al-Quran adalah kitab yang telah diperintah diturunkan untuk Nabi dan sekalian umatnya sampailah bertemu dengan hari kiamat. Dan di dalam ayat dalam surah Asy-Syura, Allah berfirman juga dalam ayat yang ke-13 yang menyatakan dengan firman Allah, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Ini dalam surah Asy-Syura ayat 13. Allah telah menetapkan agama untuk kamu, semua yang telah diwasiatkan olehnya oleh Allah kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada Ibrahim, Musa dan juga Isa, yakni yang semuanya itu serupa saja, yakni hendaklah kamu semua menegakkan agama Allah yang benar, dan janganlah kamu sekalian berpecah belah. Ni Allah perintah kepada Nuh, kepada Musa, kepada Ibrahim, kepada Isa, kepada Musa, bahawasanya dengan perintah Allah yang sama, an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Dia suruh kita menegakkan agama, maknanya kita nak kena jalankan, buat kerja-kerja agama di atas muka bumi ini. Jangan kamu bercerai-berai, berpecah belah padanya, pada Islam itu. Jadi perintah yang sama kepada nabi-nabi yang terdahulu sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
itulah seruan dan perintah Allah untuk buat kerja menjalankan urusan-urusan agama ini mengikut segala syariat yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita buat? Inilah menjadi persoalannya. Adakah kita buat, adakah kita melaksanakan segala tuntutan ini? Dengan Allah turunkan Al-Quran membawa keterangan yang cukup jelas. Jadi sebaliknya ke manusia ni tuan-tuan, bermacam ragam yang telah berlaku. Ada yang menentang agama Allah, ada yang mengaku Islam, tapi Islam hanya di segi pengakuan, amalannya tiada. Ada yang mengaku pula Islam, tapi buat separuh tinggal separuh. Ada yang mengaku Islam, hanya semayang 2-3 kali je, lain tak semayang. Setahun 2 kali, seminggu sekali, meruntuhkan agama Allah. Ada yang tak semayang langsung, ada yang tukar agama, rasa tak selesa Islam masuk Kristian, rasa tak selesa Kristian tukar Buddhis, Buddhis tak selesa masuk pula fahaman Konfusi. Tukar-tukar macam katak boleh lompat, ikut suka dia. Ada yang manusia pula hidup melampaui daripada hukum Allah. Allah suruh menikah 4, dia bantai menikah 10, 11, 15. Macam-macam hal. Inilah semua pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat tidak mengikut apa yang diturunkan Allah Al-Quran, sedangkan kita disuruh menegakkan agama. Bila kita nak menegak agama, nak menjalankan urusan agama, menjalankan segala apa yang dituntut dalam agama, dah kita ditangkap pula. Dikata kita songsang kita ni sebagai pengganas teroris. Macam-macam hal. Akhirnya ditangkap, dibunuh para alim ulama, dikurung dalam penjara tanpa bicara. Satu undang-undang kezaliman. Hak mana yang nak menegak kebenaran Al-Quran, kitab Allah, semuanya diburu, ditangkap. Inilah keadaan yang berlaku pada kita hari ini. Dan bila kita nak menegak agama Allah mengikut Al-Quran, kita disekat, kita dihalang, tak boleh buat. Jadi perintah Allah dalam surah Asy-Syura, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Allah suruh tegak agama dan janganlah kamu berpecah belah padanya, pada agama itu. Jadi sebab itulah kita kembali kepada Al-Quran yang pada pagi semalam kita dah sebut sebagai muqaddimah daripada Abu Lais As-Samarqandi, meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mengatakan Quran itu dapat memberi syafaat, pembelaan, dan diterima syafaatnya, juga menjadi penuntut yang sampai dipercaya. Jadi siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pimpinan, pasti dituntun ke syurga. Jadi kita guna Quran untuk menjadikan panduan sebagai pemimpin kita, maka dituntun ke syurga. Dan siapa yang menentang Quran, meletakkan Al-Quran di belakang, maka akan diseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata hadis. Abu Lais berkata, rati syafi'i musyafa', pembela yang pasti diterima pembelaan dan disebut juga sebagai penuntut. Mahil musaddaq, yang berarti dia sebagai penuntut. Mahilun musaddaq, iaitu penuntut yang dibenarkan tuntutannya. Kerana itu sesiapa yang meletakkan Al-Quran sebagai pimpinannya dituntun ke syurga, dan bila mengabaikan maka akan diseret ke dalam hari kiamat dalam neraka Allah. Jadi itulah kata Abu Lais selaku ulama yang mengarang kitab ni. Dia kata reti syafi' musyafa', pembela itu diterima pembelaan. Maknanya bila kita mati besok, hasil daripada kehidupan yang kita menggunakan Al-Quran, dibaca, dihayati, diamalkan, Al-Quran itu membela kita daripada terjerumus ke dalam neraka Allah. Kita selamat daripada api neraka Allah. Tetapi sebaliknya, apabila Al-Quran itu dipinggirkan,
hanya ada sekadar hiasan saja, Quran tidak diikuti, maka kita akan diseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan yang telah pun ditentukan oleh Allah, hasil daripada kita ni diberi Quran untuk mengikuti dan menjadi pimpinan kita. Kita Quran tak jadi pimpinan hanya sekadar dibaca. Yang jadi pimpinan kita ialah undang-undang ciptaan manusia yang diimport masuk entah daripada hutan belantara mana pun entah, maka itulah dijadikan dasar kehidupan manusia. Bahkan mereka mengatakan ini yang lebih baik dan terbaik atas undang-undang yang telah pun kita jalankan. Lalu mereka menafikan lagi ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebab itulah kita ni kena ikut dan kena berpandukan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan Allah. Jika kita abai, kita seret ke dalam neraka. Dan dengan sanad ini juga daripada Al-Amash, daripada Habib, daripada Sabit bin Nafi' bin Abdul Haris, seorang pegawai Umar radhiyallahu an di Makkah. Ketika menyambut kedatangan Umar ketika berhaji, ditanya oleh Umar radhiyallahu an, siapakah yang engkau wakili di Makkah ketika kamu tinggalkan? Jawab Abdul Rahman bin Abi Abza Umar dengan Umar berkata, kami mengangkat seorang turunan Maula, yang ini budak di atas bangsa Quraisy. Jawabnya, ya Amirul Mukminin, kerana tidak ada yang lebih pandai dan mengerti Al-Quran daripadanya. Umar berkata, ya, benar Allah telah menaikkan darjat orang-orang dengan Al-Quran, juga menurunkan darjat beberapa orang, dan Abdul Rahman ini termasuk daripada orang yang diangkat darjat oleh Al-Quran. Ini dia cerita daripada sanad daripada Al-Amash bin Habib, daripada Abi Sabit bin Nafi' bin Abdul Haris. Ini seorang pegawai Sayyidina Umar di Mekah. Jadi bila disambut Umar ketika berhaji, maka Umar tanya, siapa yang engkau wakili di Mekah ketika kamu tinggalkan? Jawab Abdul Rahman bin Abi Abda. Umar berkata, kamu mengangkat seorang yang turunan Maula, budak di atas kepada Quraisy, bangsa Quraisy? Dia kata, iya, kerana tidak ada yang lebih pandai dan mengerti daripadanya. Jadi Umar mengata, iyalah, benar Allah menaikkan darjat orang yang dengan Al-Quran, dan Allah juga menurunkan darjat orang Al-Quran. Jadi mereka ni tuan-tuan memilih wakil-wakil, memilih orang-orang yang nak mengganti tempat, nak menjadi wakil, nak menjadi gubernur, nak menjadi pemimpin, nak menjadi apa, utusan apa pun, dia pilih orang-orang yang beramal dan membaca Al-Quran. Itulah menjadi syarat utama. Ini nak cerita pada kita, bagi kita faham. Kita syarat utama pilih pemimpin, pandai kelentong orang, kaki putar alam, putar belik. Dia boleh bagi duit kat kita, dia boleh bagi itu bagi ni, kita nak. Tapi bila pemimpin yang menggunakan Al-Quran, mengikut Al-Quran, orang tak suka, bukan menjadi pilihan utama. Nabi nak pilih orang pergi perang, jadi panglima perang pun Nabi pilih orang yang mendekati dan membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Bukan sebarangan. Nabi nak pilih wakil, nak hantar mewakili Nabi, maka dipilih orang yang membaca dan beramal Al-Quran, yang hafal Al-Quran. Sebab apa? Mereka ini orang yang tinggi darjat di sisi Allah, orang yang dikasihi di sisi Allah, orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Jadi sebab tu Nabi pilih macam tu. Jadi Nabi tak sebutlah, bila aku wafat besok kamu pilih orang macam tak. Tapi Nabi dah latih, Nabi dah ajar dia orang, dah bentuk para sahabat. Apabila aku tak ada besok tu, maknanya bila Nabi wafat, dia orang akan tahulah sahabat siapa akan dipilih.
untuk menggantikan Nabi sebagai pimpinan umat Islam. Maka dalam pembentukan inilah Nabi telah mengajar para sahabat memilih orang-orang yang tinggi darjat ialah orang yang berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran, orang yang boleh baca, boleh menghafal, boleh beramal dengan Quran. Jadi sebab itulah bila sampai di zaman Sayyidina Umar, nak ditinggalkan wakilnya di Mekah sana dan pegawai yang mengurusan, kalau kita kata setiap usaha peribadi kepada Sayyidina Umar, yang dia juga menyambut kedatangan Sayyidina Umar datang menunaikan haji. Itu Umar tanya, siapa yang kau tinggalkan di Mekah sana, urusan-urusan di sana? Dia kata ditinggalkan kepada seorang budak di atas bangsa Quraisy. Dia kata, ya Amirul Mukminin, aku tinggalkan kepada orang yang ni, bangsa Quraisy, yang itulah orang yang mengetahui dan memahami Al-Quran. Itu yang kata Umar. Dengan itu benarlah Allah telah menaikkan darjat orang-orang dengan Al-Quran dan menurunkan beberapa darjat juga orang-orang yang tidak berpegang kepada Al-Quran. Sebab tu kita tuan-tuan, orang yang hafal Quran, hafiz Quran ni, dia kena jaga elok-elok. Besar tu. Jika dia hafiz Quran tidak beramal dengan Quran, sebalik dia pula mendustakan ayat Allah, azab Allah cukup berat. Sebab tu dia kena beramal sungguh dengan Quran ni, bukan perkara main-main. Sebab tu kita bila dah hafiz Quran, tuan boleh tengok pada dunia hari ni, dalam negara kita pun, hafiz Quran tiba-tiba menentang Quran, pergi serta turut bersama dengan puak-puak yang batil. Apa jadi? Akhirnya senyap sunyi, nama pun tak disebut, hilang lenyap begitu saja, tenggelam bersama dengan era politiknya, habis gitu. Ada orang sebut, tak ada siapa sebut tuan. Kalau kau duduk elok-elok di tempat kamu, jadi imam, mengamalkan Quran, menghayati Quran, mengajak masyarakat, mendekat masyarakat dengan Quran itu, namamu harum dan dimuliakan sepanjang zaman. Tapi bila kecimpung kita dengan politik yang kotor, maka terbenam sudah, tertimbus begitu saja, nama pun tak disebut-sebut lagi dah. Inilah sayang kita tuan. Itu sebagai itu disebut Al-Quran boleh mengangkat beberapa derajat di kalangan orang ini, dan juga termasuk orang yang akan diturunkan darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebesaran Al-Quran. Jadi sebab itu kita kena dekatilah Al-Quran ini, bukan hanya sebagai ia untuk ditatap, dibaca, tetapi ia menjadikan pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Al-Quran juga, dalam ayat surah Al-Fussilat ayat 53, Allah menyatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Dalam surah Fussilat ayat 53, yang Allah menyatakan, kami perlihatkan kepada mereka kelak bukti-bukti kekuasaan kami di segenap penjuru dunia ini, dan bahkan pada diri mereka sendiri, sampai jelaslah kepada mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Belum cukupkah bahawa Tuhanmu itu maha menyaksikan segala sesuatu? Jadi Allah Ta'ala menyatakan Al-Quran adalah kalamullah yang benar, bukan rekaan ciptaan Nabi. Sebab dakwaan ayat ini nak mengesahkan balik dakwaan dan tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy di kota Mekah. Dia kata Muhammad ni reka-reka, tulis sendiri, buat sendiri, bukan daripada Tuhan dia. Sebab itulah tuan-tuan, hikmah yang Allah melantik Nabi ni, Nabi yang dijadikan, diciptakan Allah
tak reti menulis, tak reti membaca. Dalam keadaan Nabi tak reti menulis membaca pun orang tuduh Nabi macam tu juga, apatah jika Nabi boleh tulis, boleh membaca, lagi dahsyat tuduhan akan dilemparkan. Ini kita tengok. Sebab tu apabila dibacakan ayat Allah, maka Walid Al-Mughirah, salah seorang yang pembantu kepada Abu Lahab, Abu Jahal, yang dihantar untuk dikata nak bersyair dengan Nabi, sebab dia kata Muhammad ni pandai bersyair Quran ni. Tapi bila Nabi bacakan ayat Al-Quran, maka dia dalam keadaan terpegun, tak boleh nak kata apa dah. Lalu dia kata, wahai Muhammad, tiada ada ungkapan istilah bahasa sastra dan syair Arab yang begitu indah sama dengan kalimat yang kamu ucapkan. Aku mengaku kalah. Aku akui benarlah itu daripada Tuhanmu. Jadi bila Nabi tanya, takkah mahu kamu beriman kepada Allah? Dia kata, nanti dulu, nak balik tanya Abu Lahab, Abu Jahal apa pendapat dia. Balik tanya Abu Lahab, Abu Jahal, habis tuan-tuan. Itu kata hidayah Allah tak sampai, tak masuk ke dalam hati sanubari dia, tak boleh nak buat apa lah. Itu kerja Allah. Bila balik tanya Abu Lahab, Abu Jahal, dia kata, aku hantar engkau untuk bersyair dengan Muhammad, engkau pun kena sihir dengan dia juga. Kau percaya dengan dia? Inilah kita tuan-tuan ni, kekerasan hati manusia. Yang tu kata Tuan Guru, saya teringat dalam kuliah dia di Kota Baru pada hari Jumaat, kuliah duha, dia kata kerasnya hati manusia lebih keras daripada batu. Yalah, kalau kita pegang hati manusia macam hati lembu kebau tu lah, dia kenyal kan, lembut kenyal. Tapi pada segi orang kata apa, hakikatnya sebenarnya dia keras. Kerasnya sebab dia tak boleh menerima hidayah Allah. Batu ni air duk menitik, kata lama-lama dia lekuk juga tu. Walaupun batu keras tu, air duk menitik tu, lama-lama dia lekuk juga. Air hujan turun di bukit-bukit tu, lama-lama dia ikut, akhirnya dia serap juga, boleh menitik. Tu yang dia mengalir melalui batu-batu kapur, maka dia keluar. Orang kata apa tu, stalagmite yang kita tengok duk meramu-ramu di dinding-dinding batu, bumbung-bumbung batu. Hasil daripada air hujan turun, dia serap batu kapur tu, dia meleleh, maka jadilah berbentuk yang begitu rupa, bagaikan hiasan yang begitu indah di bumbung buah batu-batu. Tapi hati manusia, kita baca Quran, kita titikkan ia dengan hadis baca, tak juga boleh beriman. Tu kata kerasnya hati manusia ni. Tu Tuan Guru kata lebih keras daripada batu. Dan serah kepada Allah. Sebab hidayah kerja Allah, bukan kerja kita. Tapi kita tak boleh henti. Kena ajak manusia untuk beriman, kena menyeru manusia untuk beriman, mengajak manusia kepada agama Allah, mengajak manusia mendekatkan dengan Al-Quran. Itu adalah satu daripada yang Allah perintah. Allah sebut tadi dalam surah Asy-Syura, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Jadi kita menjalankan yang tu. Tetap kita menjalankan. Dia terima ke tak terima, dia menentang ke apa bentuk sekalipun, Allah yang akan menurun dan menentukan balasan kepada mereka. Baik, kata Abu Lais As-Samarqandi lagi, meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna hadzal Qur'an ma'dubatullahi fata'allamu ma'dubatallahi mastata'tum. In hadzal Qur'an hablullahil matin wa nurun mubin wa shifaa'un nafi' wa ismatun liman tamassaka bihi wa manhatun liman ittaba'ah la ya'waju fayuqawwamu wa la yazighu fayastaghtib wa la tanqadi ajaibuhu wa lam yakhlaq an kasirati tirdad
as-suluhu fa inna Allah ta'ala ya'jurukum ala tilawatih bi kulli harfin 10 hasanat amma inni la aqulu alif lam mim 10 walakinnal alifa wa 10 wal lam 10 wal mim 10. Ni sesungguhnya Al-Quran itu sebagai hidangan jamuan Allah, maka pelajarilah hidangan jamuan Allah itu sedapat-dapatnya. Sesungguhnya Al-Quran itu sebagai tali hubungan kepada Allah yang sangat kokoh, dan sebagai cahaya yang menerangi, dan ubat yang menyembuh yang sangat berguna, dapat memelihara sesiapa yang berpegang kepadanya dan menyelamatkan sesiapa yang mengikutinya, tidak khawatir terpesong untuk ditegakkan dan tidak tersesat untuk diulang, yakni tidak ada habis hikmah mutiaranya, tidak lapuk kerana sering diulang-ulang. Bacalah ia, maka Allah akan memberi kamu pahala untuk tiap-tiap huruf seperti 1 hasanat, 10 hasanat daripada 1 huruf. Makna 1 huruf 10 kebaikan. Ingatlah aku tidak mengatakan alif lam mim itu hanya 10, tetapi alif lam 10 dan mim itu juga 10. Tiap-tiap huruf yang kita baca Al-Quran, itulah mengikut keterangan hadis, Al-Quran itu adalah merupakan dikata hidangan jamuan Allah. Barang siapa yang duduk menyantap hidangan Allah, maka akan mendapat kepuasan sekenyang-kenyangnya. Inilah hidangan Allah, tuan-tuan. Jadi hidangan Allah ini adalah hidangan yang paling istimewa. Jadi kenapa kita tak mau duduk membaca Al-Quran, tak mau kita duduk dalam majlis bacaan Quran bertilawah? InsyaAllah esok kita sambung, tuan ni. Sambung huraian ini daripada hadis berkenaan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far from you, yeah.